Kepelbagaian kaum, agama dan budaya di negara ini menjadikan sambutan Tahun Baru Cina cukup unik dan menarik. Ia tidak menjadi penghalang bagi kaum lain untuk terus sama meraihkan sambutan perayaan masyarakat Tionghoa itu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CEO CST Group, Datuk PR Chandran, setiap perayaan diraihkan bertujuan untuk mengerat dan menaikkan semangat perpaduan kaki tangannya. Walaupun kita seorang sebagai India dan isteri saya sebagai orang Cina, kita dapat perayaan ini adalah satu makna untuk kepada tak perlu kaum atau bangsa. Kita sama-sama kita merayakan. Begitu gembira kita celebrate kita punya perayaan. Macam hari ini kita celebrate Isang dengan kaki tangan saya di pejabat saya. Amalan kunjung-mengunjung menjadi medium terbaik memperkukuh ikatan persahabatan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Malaysia ni unik sikit. Kita sambut Chinese New Year, kita sambut Hari Raya, kita sambut Christmas dan kita sambut Tiba Bali. Eratkan hubungan bersama kita, Islam, India, Cina, Kristian, bersama-sama kita menyambut sekali perpaduan kita. Tiba perayaan, especially Raya Cina, Tahun Baru Cina, saya memang rasa sangat seronok dan excited lah. Sebab saya dapat merasa menyediakan persiapan macam buat decoration untuk office semua kan. Dapat sama-sama merayakan dengan kawan-kawan kami lah, office klien daripada berbangsa Tionghoa. Kami buat kerja sekali, sambut semua perayaan like Chinese New Year, Deepawali, Hari Raya. So, I rasa bos treat everyone equal lah, tak tinggalkan satu perayaan pun. Rasa gembira sebab kerana bos kita memang hormat semua kaum kita dan dia selalu ada perayaan untuk semua kaum India, Malay dengan Cina juga. Tahun Baru Cina turut beri peluang kepada pengusaha kuih bakul dari Bukit Mertajam, Rohaninan untuk jana pendapatan tambahan. Permintaan terhadap kuih tradisi masyarakat Tionghoa itu meningkat setiap kali tiba perayaan berkenaan. Wanita berusia 58 tahun itu memaklumkan pelanggannya bukan hanya terdiri daripada kaum Cina sahaja. Untuk ayah ni rezeki lah. Sebab apa? Ada permintaan dari kawan-kawan Melayu, ada permintaan dari kawan-kawan yang berbangsa Cina. Dapat tempahan banyak lah. Orang Melayu pun nak makan kuih bakul ni. Itu yang kau dapat tempahan banyak kali ni. Kuih bakul dibuat guna beras pulut dan gula. Bahannya mudah namun penghasilannya agak rumit. Daun dia yang paling susah sekali kalau kita nak buat kuih bakul ni. Daun dia kena buat pemilihan daun yang betul lah. Kalau pisang hutan tak boleh. Dia kena pisang kita akan tanam kat kampung ni, lepas tu kena pilih daun yang lembut. Tak boleh daun yang keras. Kalau daun keras dia pecah, bila kita buat masuk dalam ni dia pecah. Bila dia pecah dia bocor lah. Rohani mula buat kuih bakul untuk isi masa lapang ketika Perintah Kawalan Pergerakan semasa pandemik COVID-19. Dia kemudian manfaatkan hobinya itu untuk raih pendapatan. Selain kuih bakul, Rohani turut menjual kuih bulan. Menjadi pelengkap kepada sambutan Tahun Baru Cina, begitulah sinonimnya tarian singa dengan perayaan itu. Kebudayaan yang kaya dan penuh makna itu merupakan warisan yang perlu dijaga dari generasi ke generasi. Ikuti laporan alias Cik Rahim. Persatuan Kebudayaan dan Sukan Mehu Pulau Pinang tampil mengambil inisiatif untuk memupuk minat generasi muda dalam memelihara budaya ini. Paduan gong, gendang dan detingan simbal memecah keheningan malam di gelanggang terbuka terletak di atas bukit. Agak terasing dari bandar Georgetown, itulah kawasan Gertak Sanggul, Teluk Kumbar berdekatan laluan pintas menuju balik pulau. Di sinilah markas bagi ahli persatuan seawal usia 6 tahun yang tekun berlatih tarian singa. Keunikan gabungan akrobatik dalam tarian ini, itulah hasil koreografi jurulatih mereka. Keunikannya memang banyak. Yang pertama, dia memang kita akan mengutamakan stamina. Stamina itu penting. Yang perpaduan juga sangat penting sebab kalau satu orang dia memang tidak dapat untuk menjalankan tarian singa ini, yang kita mestilah melaku dalam satu grup.
Yang kedua, keunikan tu ialah dalam tarian singa ni you boleh tengok sebagai satu lakonan bisu sebab dia memang tak ada itu skrip untuk penonton. Mereka akan dapat itu info melalui apa yang kita lakonan. Ya. Menariknya, pasukan tarian singa ini turut disertai seorang remaja Melayu berusia 16 tahun. Dulu tengok abang masuk tu rasa minat masuk. Dari 5 tahun saya masuk ni berlatih, lepas main gong, lepas tu belajar main gendang meneling, lepas tu pernah jadi kepala singa, terjatuh, luka sikit, tu jadi pembakar semangat saya. Saya suruh masuk ni sebab nak pergi nampak kelainan. Tarian singa kan banyak Chinese. Apabila ditanya berkenaan penerimaan masyarakat lain dalam pasukan ini, sudah pasti perasaan bangga menyelubungi mereka. Saya rasa bangga sebab ada kaum lain campur kami Cina punya budaya. So kita punya budaya boleh continuous di panjang masa lagi. Gembira ada generasi muda yang boleh teruskan budaya ini, tak mau kasih dia henti. Tarian singa bukan hanya sekadar persembahan seni tetapi membuka peluang pembelajaran dan memupuk semangat kerjasama dalam kalangan generasi muda. Pelibatan generasi ini dari pelbagai kaum bukan hanya menjamin warisan budaya terus berkekalan tetapi memastikan semangat perpaduan serta kerjasama terus mengalir dalam setiap seni gerakan tarian singa. Aliasyir Rahim, RTM. Perayaan Tahun Baharu Cina di Labuan disambut meriah dan harmoni apabila diraikan oleh pelbagai kaum. Ini memperlihatkan perpaduan masyarakat di pulau ini terus diperkukuh dan keamanan dijalin sesama rakyat. Semangat kekeluargaan dan kemakmuran dapat dizahirkan apabila perayaan itu disambut bersama menerusi majlis rumah terbuka yang diadakan. Ini menjadikan hubungan keharmonian dapat dieratkan antara pemimpin dan rakyat setempat. Perbezaan budaya, kepelbagaian kaum dan perbezaan fahaman politik bukan penghalang mengukuhkan perpaduan dan hubungan silaturahim. Ia selari dengan kepercayaan bahawa Tahun Naga ini akan membawa kesihatan berpanjangan, kebahagiaan, rezeki dan kemakmuran kepada semua. Selain itu, kebudayaan dan kesenian kaum Tionghoa seperti persembahan tarian singa dan naga menjadi daya tarikan masyarakat di pulau ini.